Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera rakan-rakan seperjuangan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Cak kita setting bagi kemas sikit lah. Bagi jarak sikit kan. Orang nampak gaya sikit kan. Kan? Aduh. Suara saya ni masih lagi garau-garau lah. Dah suara trash dah ni. Tak ada sentimental dah. Dah trash. Khalifah Razak Rawang hadir. Muhammad Nur Omar, waalaikumsalam. Kak Rozi, waalaikumsalam. Muhammad Hafiz Abdul Hafiz, waalaikumsalam. And Muhammad Afzal Mausin, handsome. Saya memang handsome. Muhammad Nur Omar, waalaikumsalam. Kayun Amri, waalaikumsalam. Kak Fazia Joe, thank you, send 50 stars. I appreciate it. Rozi, hidup bien. Muafwan, waalaikumsalam. Hafiz dari Johor, Johor Baru, Barisan Nasional, pastikan Johor Baru kembali kepada Barisan Nasional. Herman, tuan, waalaikumsalam. Satu Malaysia, hidup UMNO, hidup Barisan Nasional. Yusri Mar, pasti undi BN. BN, B. Baik. Kan? Bukan P, penipu. Kita nak bezakan B dengan P saja. Kalau yang gabungan bermula dengan huruf P, wajib tolak. Kalau bermula dengan B, wajib sokong. Kan? Senang je pilihan raya ni. B dan P. Simpan dalam pemikiran kita, simpan dalam hati kita, pastikan P. Baik. Bukan P. Sebab pilihan raya ke-15 ini pertembungan antara baik dan penipu. Baik tu Barisan Nasional, penipu tu Pakatan dan Perikatan. Biasalah, kalau orang berpakat ni kadang-kadang pakat nak buat jahat. Tentu yang pakat tu nak buat jahat. Yang satu perikatan. Perikatan tuan-tuan lah, kebiasaannya perikatan nak buat jahat. Tapi kalau B, Barisan Nasional, baik untuk negara. Okey tuan dah. Suara tak ada sangat. Tapi boleh lah nak bercakap. Dalam line ni sebenarnya kena cakap pelan-pelan je. Tapi kadang-kadang tu kalau cakap pelan ni orang panggil talk to. Dalam pidato orang panggil top 2. Top 2 ni kita cakap pelan. Top 1 tu kita cakap kuat. Tapi main dengan semangat ni, top 2 ni tak ke tepi dah. Kita top 1 je. Kasih balon double P ni sampai lunyai. B vs double P. Dalam pakatan ada penipu, dalam perikatan ada penipu, dan ada yang kena tipu. Tuan-tuan, dalam pakatan ada penipu, dalam perikatan ada penipu, ada yang kena tipu. Aduh, special betul. Kan? Dalam perikatan nasional tu ada penipu yang namanya bersatu. Ada yang kena tipu namanya PAS. Dah tahu bersatu tu penipu, yang korang nak pergi percaya kat penipu tu kenapa? Last sekali PAS kena tipu. PAS kena tipu sekarang ni. Kalau tuan dan puan mendengar kempen-kempen kepimpinan PAS, kita amat bersimpati sekali. Sebab apa tuan-tuan? Contohnya Sanusi, Menteri Besar Kedah, jaguh bertahan, jaguh pidato PAS. Dia kata zaman PH dulu, mereka cetak buku komunis, mereka sebarkan di sekolah-sekolah. Dia kata lagi, yang paling melukakan hati kita bila PH bawa masuk Abu Mayat Cimping, tabur ke Banjaran Titiwangsa. Dia kata
Dia lupa ke? Yang PAS hari ni bersama dengan Bersatu. Sanusi lupa ke? Yang Perdana Menteri Pakatan Harapan tu datangnya dari Bersatu, namanya Tun Mahathir. Sanusi lupa ke? Yang Menteri Keselamatan Dalam Negeri yang membenarkan Abu Mayat Chimping masuk dalam Malaysia, nama dia Muhyiddin Yassin. Pengerusi Perikatan Nasional. Sekarang Sanusi duk kata kat siapa? Duk kata kepada Bersatu ke? Duk kata kepada Muhyiddin ke? Dia duk cerita pasal Abu Mayat Chimping. Kan? Makna duk cerita keburukan Muhyiddin Yassin. Sebab Menteri Keselamatan Dalam Negeri, nama dia Muhyiddin Yassin. Dia tu pengerusi Perikatan Nasional, candidate as Prime Minister Perikatan Nasional, ketua kepada Perikatan Nasional. Kang ni Sanusi berbalakah dengan Muhyiddin? Tiba-tiba pagi, petang, siang, malam duk balon satu ni. Kan? Pelik Sanusi ni. Jadi Sanusi ni, kalau nak tembak tu, jangan tembak kaki sendiri. Kan? Duk sembang pong-pang di kedah tu. Kan? Tapi duk tembak kaki sendiri. Depa buat masuk Abu Mayat Chimping, Sanusi kata. Depa edarkan buku komik komunis di sekolah-sekolah. Mereka nak ubah sejarah, Sanusi kata. Mereka nak jadikan komunis itu pejuang kemerdekaan. Sanusi, PM dari Bersatu namanya Mahathir. Menteri KDN dari Bersatu namanya Muhyiddin. Menteri Pelajaran daripada Bersatu namanya MACD Separenggang. Aduh, apalah Sanusi ni. Buat malu Muhyiddin saja. Marah Muhyiddin. Sedangkan tak ada seorang pun leaders Bersatu yang berani bercakap soal Abu Mayat Chimping, soal komik komunis, soal ISERP, soal Rome Statute. Sebab apa? Mereka dulu sebahagian daripada Pakatan Harapan. Itu cerita dia, tuan-tuan. Itu cerita dia. Tidak. Kita nak beritahu kepada Sanusi, taubat Bersatu belum diterima kita. Kita nak beritahu kat Sanusi, dosa Bersatu bawa masuk Abu Mayat Chimping, mengedarkan komik komunis di sekolah-sekolah, ISERP, Rome Statute, reunion komunis belum lagi diampunkan oleh rakyat Malaysia. Bermakna Bersatu parti pengkhianat. Jadi bagaimana hari ini Sanusi nak ajar orang PAS sokong Bersatu tu? Kalaulah orang PAS nak sokong Bersatu, parti yang buat masuk Abu Mayat Chimping. Sebab apa? Sebab keselamatan dalam negeri, sempadan kita ni di bawah kawalan Kementerian Dalam Negeri. Semasa aman, yang paling berkuasa dalam keselamatan dalam negeri adalah Menteri KDN. Pada waktu nama dia Tan Sri Muhyiddin Yassin, ataupun orang panggil Abah Kau. Dia yang bertanggungjawab. Muhyiddin lah yang benarkan Abu Mayat Chimping melepasi sempadan. Kalau tidak, bagaimana Abu Mayat Chimping daripada Thailand nak melepati sempadan negara? Kalau Muhyiddin tak benar kan? Maknanya Muhyiddin pun terbabit dalam konspirasi membawa masuk Abu Mayat Chimping ke dalam negara kita. Dan pada yang sama,
Perdana Menteri Bersatu Mahathir Mohamad turut terlibat dalam konspirasi membawa masuk Abu Mayat Cimping dalam negara kita. Jadi Sanusi nak sembang apa? Nak suruh pengundi PAS sokong orang yang menghalalkan komunis di Malaysia. Tok Guru Haji Hadi pumpang kata DAP komunis sebagainya. Haji Hadi lupakah yang benarkan Abu Mayat Cimping masuk ke Malaysia nama dia Muhyiddin Yassin. Seorang lagi nama dia Mahathir Mohamad. Kalau nak tuduh saya petedah ni, cek dulu, tekan kat Google, Menteri Keselamatan Dalam Negeri Kerajaan Pakatan Harapan. Tengok nama siapa? Bukan nama Muhyiddin kah? Muhyiddin ni ada kembar kah? Oh, yang dulu Muhyiddin lain. Yang dulu Mahidin, yang sekarang Muhyiddin. Yang dulu bapa, yang sekarang abah. Bersatu tu taubatnya belum diterima oleh rakyat Malaysia. Dosa Bersatu belum lagi diampunkan oleh rakyat Malaysia. Bagaimana hari ni ada satu ustaz PAS, dia kata undi PN masuk surga. Nak masuk surga macam mana? Dosa dengan manusia ni tuan-tuan, selagi manusia tu tak maafkan kita, selagi itulah dosa kita tak terampun. Kalau dosa kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita taubat nasuha. Betul? Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengampun. Tapi kalau dosa dengan manusia, kalau manusia di Malaysia ni belum lagi terima taubat bersatu, belum lagi ampunkan dosa bersatu, jadi manifesto undi PN masuk syurga tu tak betul. Nak masuk syurga kok mana kalau berdosa dengan manusia? Kencin manifesto, bawa masuk Abu Mayat Cimping, lukakan hati seluruh rakyat Malaysia. Sanusi, kamu tu one star PSS, pasukan sukarela TLDM ini, under rank Royal Malaysia Navy. Kamu pakai one star, kami under rank saja. Fikir sikit. Yang kamu duk sokong Muhyiddin, yang benarkan Abu Mayat Cimping masuk Malaysia ni pasal apa? Pakai wang star. Saya pun pakai star juga. Star on the rank. On the rank pakai star juga. Tapi saya belajar pada Sanusi lah. Dia PSS, saya regular. Saya seaman. Pelaut. Bukan pelaut. Kami pelaut, hidup di laut. Clear tuan. Jadi tuan-tuan, kita nampak dah siapa nak menang. Barisan Nasional akan menang. Yang kedua, jangan keliru. Sekarang ni kadang-kadang tengok bendera Perikatan Nasional nampak macam Barisan Nasional. Kalau tengok bendera Barisan Nasional, memang nampak Barisan Nasional. Tapi kalau tengok bendera Perikatan Nasional, nak dekat-dekat sama dengan Barisan Nasional. Tapi kita ingat dua huruf saja. Pakcik, makcik, ingat dua huruf saja. Pangkah yang B, bukan yang P. B. Kalau mula huruf P tu sah penipu. Kalau B tu baik. Okey, tuan clear? Tepuk tangan sikit. Tepuk tangan sikit. In is nation tion. Nama pun hebat ni, is nation. If tu jika, orang betul kata. Nasution. Oh, jika nasution. Okay. If nasution. Pandai nama. Dengan Aumayat pun walaun takut bodoh punya Melayu. Aduh. Dia kata kita Melayu bodoh. Bukan kita takut, dengan Cimping pun kita tak takut. Yang duk jadi tentera Melayu tu, askar Melayu tu,
Kan orang-orang Melayu lah, bapa saya, bapa tuan, moyang tuan. Ha, ramai kan generasi yang sebelum ni yang kudung kaki kena bobby track. Kan? Apa ramai yang ketembak di punggung, di lutut, di perut, di dada. Apa ramai yang meninggal dunia, yang perutnya dibelah, kemaluannya dipotong. Ramai tuan-tuan. Kan? Siapa ketua komunis Malaya pada waktu tu? Kan? Cimping lah komunis Malaya pada waktu tu. Kan? Jadi bila Muhyiddin membenarkan sempadan dibuka untuk beri laluan Abu Mayat Cimping dibawa masuk, bermakna apa? Muhyiddin dengan DAP tu tak ada beza tuan-tuan. Kan? Jadi hari ni saya beritahu dah, dosa Muhyiddin ni kita belum ampunkan lagi. Taubat bersatu kita belum terima lagi. Nak terima taubat bersatu macam mana? Elok dia tinggal Pakatan Harapan, dia pecahkan penyatuan ummah. Haram berjadah betul. Kan? Maknanya bersatu belum insaf. Belum insaf. Dia bukan taubat, dia taubat. Dia taubat. Kan? Sanggup jadi puppet kepada DAP semata-mata nak mengangkat pengurusi bersatu sebagai Perdana Menteri. Sanggup jadi puppet kepada DAP semata-mata nak jadi Menteri KDN. Dan dalam bersatu ni ada promoter. Tak ada promoter. Promoter ISEP. Tak ingat? Siapakah Menteri Luar Negeri pada waktu tu? Sapudin. Sapudin. Dia tu promoter ISEP. Dia boleh kempen tu ISEP. Dia nak ISEP dalam Malaysia supaya 153 dimangsuhkan. Supaya kuota Bumi Putra dalam kaki tangan kerajaan dimangsuhkan. Kuota lesen perniagaan Bumi Putra dimangsuhkan. Kuota beasiswa Bumi Putra dimangsuhkan. UiTM, Universiti UiTM, Institut Teknologi Mara, diubah dasar dari dasar 100% Bumi Putra kepada dasar open door. Sedar tak? Maknanya dalam bersatu tu banyak pengkhianat. Jadi tuan-tuan nak sokong bersatu lagi. Kan? Orang-orang PAS nak sokong bersatu. Adakah orang-orang PAS sudah menerima taubat bersatu? Adakah orang-orang PAS sudah mengampunkan dosa Muhyiddin? Dosa bersatu? Sudah lupa? Sudah ampunkan? Mudahnya orang PAS ditipu oleh penipu bernama Muhyiddin. Saudara, dalam hidup ni jangan kita ni mudah percaya kepada musuh kita. Jangan mudah berbelas kasihan kepada musuh kita. Kalau kita ni mudah percaya, mudah kasihan, terjebak sesal kemudian. Itu yang berlaku dengan PAS hari ni. Terjebak sesal kemudian. Bila jadi macam ni, nak buat macam mana? Adakah nak mengikut tanpa keredaan atau nak melawan? Mestilah kena lawan. Bagaimana pengundi-pengundi PAS nak lawan? Undi Barisan Nasional. Tanda protes kepada Perikatan Nasional. Lepas ni kita bagilah PAS dengan bersatu bercerai-berai. Lepas tu kita cari jalan lah balik. Kembalikan Muafakat Nasional, UMNO dan PAS. Tak mau. Kakak dah PAS lama-lamanya nak bersekongkol dengan geng bawa masuk Abu Mayat Cimping. Muhyiddin tu. Amboi sekarang ni tunjuk hebat. Konon dialah yang paling berintegriti. Dialah yang paling meja. Dialah yang paling kerusi. Dialah yang paling pembarih dalam politik Malaysia ni. Realitinya, dia dulu benarkan Abu Mayat Cimping masuk Malaysia. Saya tanya ni, adakah mana-mana orang Melayu, orang Cina, orang India, anak Sabah, anak Sarawak
Yang mau undi Perikatan Nasional? Yang mau undi Pakatan Harapan? Adakah kamu sudah mengampunkan dosa Muhyiddin? Mengampunkan dosa Bersatu? Kalau mereka ni benar-benar bertaubat, tak apa. Mereka bukan bertaubat, mereka taubat. Taubat. Taubat bin tauhuhat. Mereka pecahkan Mufakat Nasional pun dosa yang besar. Adakah hari ini orang-orang Mufakat Nasional, pejuang-pejuang ummah abata, telah mengampunkan dosa Bersatu? Tak lagi kan? Kalau kamu belum mengampunkan dosa Bersatu, mailah undi Barisan Nasional. Jangan duk kena kencing berulang-ulang kali. Kerana Bersatu nanti DAP berkuasa, yang dikejar-kejar kita tak dapat, yang dikendong-kendong jatuh bercecerai. Betul? Aduh. Kedai tu. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap dah kopi. Ni sahabat saya bagi kopi. Kopi dari Johor. 434. Dia kopi dari Johor ni, Johor. Saya ni kalau makan-makan ni suka makanan Johor. Betul? Kalau ikan masin, saya order ikan kapak dari Johor. Padu bos. Kalau kopi, kopi Johor. Kalau lontong Johor. Saya ni memang suka makan makanan Johor. Sebab makanan Jawa ni memang saya suka, walaupun saya ni Patani, tapi saya suka makanan Jawa. Ini pelik sikit saya ni. Pasal apa? Kalau masakan Patani saya dah biasa. Steam ke, 3 rasa ke, 4 rasa ke, saya dah biasa. Tapi kalau makanan Johor, saya betul-betul suka lah. Lepas Pilihan Raya ni, saya nak pergi Johor lah. Nak pergi makan di Johor ni. Sedap makanan Johor ni. Memang sedap. Saya cakap sungguh. Saya kot sini kan, mesti orang pelik. Hang ni mi orang Johor kami. Pasal hang makan ikan kapak. Ikan kapak masin. Hang makan semua yang Johor punya hang makan. Memanglah saya ni suka makanan Johor. Tak semestinya saya bukan orang Johor, saya tak boleh makan Johor. Saya suka. Tuan-tuan, makanan Johor memang padu. Tapi pagi-pagi macam mana sekalipun kena cari nasi belauk juga. Yang tu Kelantan di hadapan. Tu sorry tu. Pagi-pagi kena cari Kelantan punya makanan juga. Kelantan di hadapan. Nasi belauk. Nasi belauk ni kami ni habis dulu ni. Dah hari-hari makan nasi belauk. Kalau pergi ke pasar tu, mesti beli nasi belauk. Nasi belauk memang padu lah. Okey tuan, itu selingan. Nasi kandang. Nasi kandang ni kalau di Manjung ni ada satu kedai, nama dia Madinah. Satu kedai lagi nama dia Biryani. Madinah pun saya suka, Biryani pun saya suka. Sebelum saya kenal Madinah, saya kenal Biryani. Sebelum kenal Biryani, saya kenal Era Biryani, baru Madinah. Yang paling padu sekarang Madinah lah. Boleh lah. Kalau nak challenge yang Pulau Pinang tu, lagi padu lah Pulau Pinang. Tapi cita rasa orang Manjung ni, dia berbeza dengan cita rasa orang di Pulau Pinang. Orang Pulau Pinang ni dia suka macam kari lebih. Macam kita kat sini suka macam manis lebih. Manis kena lebih. Okey? Apa soalan tuan? Muhammad Hafiz Abdul, kestabilan dan kemakmuran mengimbangi agama, politik dan ekonomi demi kesejahteraan rakyat. Undilah Barisan Nasional. Sebab apa? Sebab semua keluarga yang pendapatannya bawah RM2,208 akan mendapat ABI, bantuan cash money terus daripada Kerajaan Barisan Nasional. Kalau gaji keluarga saudara RM1,500 sebulan, bekerja sebagai pengawal keselamatan, bermakna
kerajaan BN akan tambah RM708 sebulan untuk membolehkan pendapatan si keluarga tuan RM2,208 sebulan. Makna automatik keluarga tuan keluar daripada garisan kemiskinan mutlak. Dan masa yang sama juga, anak tuan dan puan akan mendapat yuran percuma jika melanjutkan pelajaran ke universiti dalam negara kita. Allahu Akbar. Allahu Akbar, tuan-tuan. Allah Maha Besar, tuan-tuan. Yang tu punya manifesto buat saya ni gembira sampai ke hari ni. Suara saya habis pun tak apa, tenaga saya habis pun tak apa, saya tidur lewat pun tak apa. Yang penting saya nak berusaha, nak berjuang bersama dengan tuan dan puan, nak bagi menang Barisan Nasional, nak tolong keluarga 2208, nak tolong anak-anak keluarga 2208, nak pastikan keluarga 2208 ini keluar dari kemiskinan yang mutlak. Dan kita nak minta macam-macam lagi kat kerajaan lepas ni. Sediakan perumahan mampu milik kepada keluarga 2208 dan juga keluarga B yang lain. B yang 3,000 ke atas pun kita nak minta macam-macam. Sebab apa? Sebab apa? Kalau kita menolong keluarga yang paling miskin di Malaysia, bermakna keluarga-keluarga lain juga akan ditolong oleh kerajaan Barisan Nasional. Kalau tanya ulama-ulama hebat, nak tahu kerajaan tu bagus tak bagus, pi tengok keluarga yang paling miskin dalam negara tu, tanya keluarga tu apa yang mereka dapat. Kalau mereka dapat macam-macam bantuan dari kerajaan tersebut, maka wajiblah kita mengundi Barisan Nasional di Pilihan Raya ke-15. Ini jihad, tuan-tuan. Sebab apa saya kata jihad? Walaupun saya ni dari keluarga yang senang, keluarga saya senang lah, bini saya kerja, saya kerja, jika keluarga senang lah, keluarga senang, betul. Kau bak rumah, bak makan minum, minyak kereta, semua ni tak ada masalah, pasal kita keluarga M. Tapi saya atau isteri saya ada keluarga yang susah. Saya ada adik yang pendapatannya di bawah 2208. Isteri saya ada kak yang pendapatannya di bawah 2208. Cara tak langsung, undi isteri saya ni menolong adik saya sendiri, menolong kak ipar saya sendiri. Itu tak kira lagi anak-anak saudara saya yang susah. Saya ni orang kampung, mesti ramailah yang susah di kampung, betul. Cara tak langsung, saya menyokong sebuah parti yang nak mengambil alih tanggungjawab saya dan isteri saya ni, untuk menjaga kebajikan adik dan kak ipar saya ni. Itu saya dengan isteri saya. Saya yakin dalam ni semua yang hadir pada petang ini ada adik-beradik yang susah, ada ipar dua yang susah. Kamu keluarlah undi Barisan Nasional. Sebab Barisan Nasional nak ambil alih tanggungjawab kita, nak meringankan beban kita, nak tolong adik-beradik kita. Mana undi kita kali ni, undi nak menolong adik-beradik sendiri. Dalam Islam, wajib kita menolong kaum kerabat kita. Makna hari ni, bagaimana cara kita nak tolong kaum kerabat kita ni? Undilah Barisan Nasional. Janji Barisan Nasional nak tolong golongan yang miskin. Mungkin kita senang hari ni, tapi adik-adik kita ada yang miskin, kak-kak kita ada yang miskin, pak-pak menakan kita ada yang miskin, anak-anak menakan kita ada yang miskin, jiran-jiran kita ada yang miskin, betul?
Kalau kita duduk di kampung, jiran kita 40 depan, 40 belakang, 40 kiri kanan ni, mesti ada yang miskin. Jadi pilihan raya ke-15, pilihan raya untuk kita berjihad. Tak nak pahala, tuan-tuan. Tak nak pahala. Kan? Tuan-tuan, kita bukan macam Perikatan Nasional dengan Pakatan Harapan. Mereka duk kira nak bawa masuk Abu Mayat Cimping. Lepas ni Abu Mayat siapa pula mereka nak bawa masuk, saya pun tak tahu, tuan-tuan. Duk aja nak edarkan buku komunis. Kan? Nak ubah sejarah, kan? Nak jadikan komunis pejuang kemerdekaan. Lepas tu duk kelang kabut nak isap negara. Nak masukkan perkara 153. Lepas tu duk kira nak reinstitute negara, nak tarik kekebalan raja-raja Melayu. Itu je manifesto PHNPN. Tapi kita punya manifesto, kita nak tolong adik-beradik kita sendiri. Tiap-tiap bulan kerajaan BN akan bagi ABI kepada adik-beradik kita yang susah ni. Tiap-tiap bulan. Dan kepada anak-anak muda di universiti atau di luar universiti, kamu adakan kawan-kawan dari keluarga yang miskin, keluarga peneroda getah, driver teksi, nelayan darat, nelayan sungai, pekerja am, ada kan? Keluarga mereka pendapatan bawah RM2,280. Kamu pun wajib sokong Barisan Nasional sebab nak tolong kawan-kawan kamu dari golongan yang susah tu. Nak tolong mereka ni dapat mengaji percuma. Nak tolong keluarga mereka ni tambah pendapatan. Jihad. Mana tak ada lagi lah pakatan atau perikatan. Kan? Mai sama-sama, tuan-tuan. Boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Mesti boleh. Kan? Mesti boleh. Saya ni ahli UMNO biasa saja. Orang sebut ordinary member of UMNO Malaysia saja. Ahli UMNO biasa dalam Malaysia. Saya tak pegang apa-apa jawatan dalam parti saya. Tapi bila saya dengar parti saya nak tolong orang miskin, saya lebih pada pimpin saya, tuan. Pimpin saya pun penin. Ini ismi kan, kita pun penin dah. Pagi petang siang malam BN. Pagi petang siang malam BN. Kan? Dia punya pengaruh semakin hari semakin besar. Memanglah. Betul? Tolonglah, tuan-tuan. Kita ni bukan boleh hidup 1000 tahun. Kan? Yang hidup mesti bertunang dengan mati. Betul? Kan? Kita mungkin hidup 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun. Betul? Mana umur kita ni pendek, tuan-tuan. Kan? Tak kira kita tolak lagi malam-malam kita tidur. Kan? Malam-malam kita tidur, yang tidur siang pun ada. Betul? Mana kita hidup ni, tuan-tuan, lebih kurang dalam 40 tahun je, tuan-tuan. 40 tahun saja. 40 tahun saja. Kalau umur kita 100 tahun, kita 80 tahun lah. Kita cuma hidup 40 tahun saja, tuan-tuan. Yang lain kita tidur, tuan-tuan. Okey. Takkanlah kita hari ini tak nak berjihad, nak mengeluarkan keluarga miskin dari kemiskinan, nak angkat martabat keluarga miskin, nak angkat martabat keturunan mereka. Jadi doktor, engineer, arkitek, pemimpin politik, tak nak ke? Kalau kita boleh angkat martabat keluarga yang miskin mutlak ni, pahala untuk kita, tuan-tuan, sampai bila-bila, tuan-tuan. Sampai bila-bila no. Sampai bila-bila. Kubur kita, tuan-tuan, luas, tuan-tuan. Pahala boleh kita sampai bila-bila, tuan-tuan. Tak mau. Kita tolong tu keluarga, kita tolong anak-anak dia. Anak-anak dia berjaya, cucu-cucu dia berjaya, cicit-cicit dia berjaya, selagi keturunan duduk ada, lagi itulah pahala boleh kepada kita, tuan. Itu satu keluarga baru. Tuan bayangkan, kita nak undi BN ni
kita nak tolong berapa juta keluarga. Berjuta-juta keluarga kita nak tolong. Oh, bayang sampai kiamat tuan-tuan, pahala tak habis tuan-tuan. Tak mau. Kan? Kita nak cari pahala lagu ni tuan-tuan. Inilah pahala perjuangan. Hak amal ibadat tu kewajipan kita. Kan? Tapi hak ni yang akan jadi pahala dalam perjuangan kita. Ini pengorbanan kita. Kita nak jadikan undi kita ni bekalan di padang mahsyar nanti tuan-tuan. Kan? Dan kita tak janjikan pun syurga ke neraka ke macam pin. Kita cuma kata dapat pahala. Sebab benda ni kita boleh fikir sendiri. Kan? Kita bersedekah sikit pun dapat pahala. Ini kalau kita sedekahkan undi kita untuk Barisan Nasional, supaya Barisan Nasional tolong keluarga miskin, bebaskan keluarga miskin dari kemiskinan. Tuan bayangkan pahala kita dapat banyak mana tuan-tuan? Banyak kan? Dimailah tuan-tuan. Kan? Saya cakap ni suara hilang. Tak cakap pakai mata, tuan-tuan sedih pula. Nak cakap pakai mulut pun boleh tuan-tuan. Nak cakap pakai mata pun saya boleh tuan-tuan. Tapi saya jarang nak gunakan mata untuk bercakap. Kan? Saya bercakap guna mulut saya lagi. Kalau saya bercakap guna mata nanti, kan? Saya takut tuan-tuan pun bercakap dengan saya guna mata juga. Jadi kita simpan ke tepi dululah. Kan? Bercakap guna mata ni. Kan? Tercakap guna mulut dulu. Boleh? Boleh tak? Boleh tak? Dia keluar undi ramai-ramai ni. Undi nak tolong keluarga yang miskin. Boleh? Dan kepada rakan-rakan saya dalam PDRM, adik-adik saya dalam Angkatan Tentera Malaysia. Ni abang pun veteran tentera Laut Diraja Malaysia. Kan? Undilah kepada Barisan Nasional. Kita masuk tentera sebab apa? Kita masuk tentera polis sebab apa? Sebab keluarga kita susah. Sebab keluarga kita miskin. Sebab tu kita masuk tentera. Kalau keluarga kita kaya, kita tak masuk tentera tuan-tuan. Makna apa sama kita tuan-tuan? Kebanyakan anggota tentera tu dari keluarga yang miskin. Sebab itulah saya dulu ni masuk tentera, sebab keluarga saya miskin. Itu je peluang pekerjaan yang ada pada waktu tu. Hari ni pun sama. Ramai yang masuk tentera tu, tak kira lah dari Kedah ke, dari Johor ke, dari Kelantan ke, Terengganu ke, dari Sabah, Sarawak ke, atau mana-mana negeri sekalipun, kebanyakan join tentera kerana berasal dari keluarga yang miskin. Jadi hari ini kepada adik-adik tentera ni, kan, bila BN nak tolong keluarga yang miskin, makna apa? Dia nak tolong keluarga kita yang susah di kampung. Dia nak tolong adik-beradik kita yang susah di kampung. Sebab itulah wajiblah bagi tentera untuk mengundi Barisan Nasional di pilihan raya yang ke-15 ni. Esok undi pos, pastikan undi BN. Setuju? Kan? Abang-abang polis, kenapa masuk polis? Kerana kita berasal keluarga yang miskin, sebab tu kita masuk polis. Betul? Saya tipu saya lah. Kan? Ni pengalaman saya. Saya masuk tentera kerana keluarga saya susah. Kan? Sebab tu saya masuk tentera. Kan? Makna tentera ni ramai yang lebih keluarga yang susah. Kan? Bila dengar BN nak tolong keluarga kita, tentera nak undi BN dah, tentera akan undi Barisan Nasional. Kan? Sebenarnya tak boleh berkempen untuk tentera tuan-tuan. Tapi saya ni veteran tentera. Dekat IC saya ni, sampai mati ada nombor tentera. Di belakang IC saya tu ada nombor saya. Kan? Kepala 8, Tentera Laut Kepala 8. Mana kalau saya bercakap soal tentera boleh tak? Mestilah boleh. Siapa yang nak menghalang saya untuk tidak bercakap soal tentera? Tak ada siapa-siapa pun boleh halang. Sebelum mereka nak halang saya, suruh mereka keluarkan IC mereka, tengok di belakang kad dalam mereka ada tak nombor tentera. Kalau tak ada, kamu diam. Betul? Boleh? Kalau ada yang nak menghalang lah. Kan? Akmal Reza, Ismi mengundi hak masing-masing. Memang mengundi hak masing-masing.
Tapi saya cerita hari ni, saya paksa hari sebab apa? Pasal kita nak tolong keluarga kita, nak tolong adik-beradik kita, nak tolong kak-kak ipar kita. Kita masuk tentera sebab apa? Sebab kita susah. Majoriti yang join tentera tu susah, tuan-tuan. Majoriti yang senang tu tak ramai, yang keluarga yang susah cukup ramai. Terutama yang join on the rank, lain-lain pangkat. Yang join lain-lain pangkat ni kebanyakan keluarga yang susah. Saya tahu, tuan-tuan. Ini pengalaman saya. Orang join tentera sebab keluarga susah, adik-beradik susah, nak tolong keluarga, nak tolong adik-beradik mengaji. Sebab tu orang masuk tentera, orang masuk polis. Betul. Ni BN nak tolong keluarga kita, kita tak mau undi ke? Mesti kita akan undi. Kita sanggup dibelasah, dipijak, diterajang, dijijak hanya kerana nak menjadi seorang tentera, nak membantu keluarga kita yang susah di kampung. Hari ini BN nak tolong keluarga kita, kita tak boleh pergi undi ke BN? Tentu tentera, polis akan sokong Barisan Nasional kali ini. Percayalah kata saya. Sebab apa yang ada dalam hati mereka, ada dalam hati saya. Apa yang mereka lalui, saya dulu pun lalui juga. Okay, tuan? Okey, ada persoalan, tuan-tuan? Okey, tuan, saya cukup setakat ni. Sebelum saya tamatkan live ni, sekali lagi saya minta undi Barisan Nasional. Niat kita tolong adik-beradik kita. Tolak PH PN sebab apa? PH tu penipu. Dalam PN pun ada penipu. Yang taubatnya belum diterima kita, yang dosanya belum kita ampunkan, nama dia bersatu. Dalam PN juga ada juga parti yang kena tipu, namanya parti PAS. Okey, tuan. Wallahu a'lam bissawab, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih, tuan.